Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Pada petang ini kita mengadakan kebaktian online dari Gereja Metodis Matang BM. Saya menjemput semua untuk datang melihat kebaktian online kita pada petang ini. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita mulakan acara ibadah kita pada petang ini dengan doa Bapa kami dan pengakuan iman rasul. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kami dapat melakukan ibadah secara online pada petang ini. Ya Tuhan, kami juga mahu agar para jemaah yang tidak dapat datang akibat daripada keadaan PKP sekarang, agar mereka dapat menerima berkat daripada-Mu juga Tuhan. Terima kasih atas kesihatan yang baik dan keluarga kami yang sentiasa dilindungi Tuhan ketika kita di dalam keadaan yang sukar, tetapi Tuhan tetap menyertai kami. Ya Tuhan, pada hari ini, hari-Mu ya Tuhan, bukakanlah hati kami agar tetap terus memuji dan menyembah Engkau, lebih-lebih lagi pada ketika ini ramai yang amat memerlukan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon agar kebaktian online ini menjadi berkat bagi semua yang melayani dan juga yang sedang mengikuti secara online. Terpujilah nama-Mu Bapa kami yang di syurga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita sebagai sesuatu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hati Allah. Persembahkan tubuhku
banyak keadaan. Ya Tuhan, kami tidak memiliki kebijaksanaan pun sekiranya Tuhan tidak memberikan kepada kami. Di sini Tuhan, kami ingin menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan punya rencana bagi setiap diri kami yang percaya. Ya Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau. Semoga kemuliaan-Mu terpancar, semoga pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib dapat menyentuh semua hati untuk terus menyembah Engkau, Tuhan kami yang memiliki segala-galanya yang ada pada kami. Mari kita memuji Tuhan. Lagu yang seterusnya, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bintang gemerlap dan
persembahan kita pada hari ini, ya Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Ucapan syukur kepada Bapa kami yang di syurga, di atas kebaikan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Kami mahu berkongsi kebaikan-Mu kepada mereka yang memerlukan, agar sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka. Kami mahu mengucap syukur di atas kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan untuk kami terus bekerja dan terus melayani. Berkatilah juga majikan kami dengan kesehatan yang baik dan damai sejahtera, agar kami dapat terus bekerja dengan penuh sukacita. Ya Bapa, terima kasih kerana Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai juru selamat dan pemimpin hidup kami. Semoga Roh-Mu terus memimpin kami hidup di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan memiliki hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia serta bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Hai, Shalom kepada penonton semua pada secara langsung pada hari ini, pada hari Ahad, yaitu hari Sabat. Kita teruskan dengan pembacaan Alkitab, tetapi sebelum kita membaca Alkitab, yaitu Lukas 6 ayat pertama hingga ayat yang kelima, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, kami berdoa pada hari ini. Terima kasih atas rezeki yang Engkau telah berikan kepada kami semalam.
melepas, dan seterusnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan memahami, supaya kami boleh beringat apa yang diajar oleh Engkau pada tiap-tiap hari. Dan juga kepada pengkhotbah kita pada hari ini yang akan menerangkan firman-Mu supaya kami lebih faham. Berkatilah dia dengan rezeki dan kesucian dalam diri. Berkatilah kami dengan pimpinan Roh Kudus supaya kami dapat merasai kehadiran-Mu dan tidak diganggu oleh perkara yang di luar topik pada hari ini. Dengan nama penyelamat kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan juga Allah Bapa, Maha Esa, Maha Pencipta. Amin. Sudah selesai, kita teruskan dengan firman kita pada hari ini, yaitu Lukas 6 ayat pertama hingga ayat kelima. Pertanyaan tentang hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus sedang melewati ladang gandum, pengikut-pengikutnya memetik bulir gandum. Mereka menggosoknya dengan tangan lalu memakainya. Berapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu melakukan apa yang dilarang oleh Taurat kita dari Sabat?" Yesus menjawab, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia dan anak buahnya lapar? Dia masuk ke dalam kemah Allah dan mengambil roti yang telah dipersembahkan kepada Allah, lalu memakannya. Kemudian dia juga memberikan roti itu kepada anak buahnya. Tetapi menurut Taurat kita, tidak sesiapa pun boleh makan roti itu kecuali para imam." Lalu Yesus berkata, "Anak manusia berkuasa atas hari Sabat." Inilah firman kita yang kita akan coba pada hari ini. Dan Reverend Lau akan coba. Shalom. Hari Sabat di Israel di antara orang Yahudi adalah bermula daripada lewat petang hari Jumaat bermula sampai ke lewat petang hari Sabtu. Tapi apabila ia di agama Kristian, kita memilih hari Ahad, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus daripada kematian, dan kami kumpul bersama-sama beribadat untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada setiap hari Ahad. Dan pada petang ini kita akan lihat kepada Lukas 6 ayat 1 hingga ke ayat 5. Kita ingin lihat kepada Sabat, mengapa kita harus mematuhi Sabat dan apa hubungan Sabat dengan kita sebagai seorang Kristian. Mari kita doa bersama-sama. Oh Tuhan Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana kami dipanggil oleh Engkau untuk menjadi anak-anak Engkau. Kami menerima Yesus Kristus, kami menerima keselamatan kekal daripada kematian dan kebangkitan Yesus demi dosa kami. Dan pada petang ini kita ingin mengaji kepada firman-firman Yesus Kristus. Kita lebih mengetahui kepada firman Engkau, dan kita berdoa semoga firman Engkau dilaksanakan di antara kami seperti di syurga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabat ditakbiskan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama sejak daripada buku Pengeluaran, di mana Musa, Nabi Musa membimbing orang Yahudi keluar daripada Egypt. Jadi ia merupakan perintah yang keempat dalam 10 perintah yang dicatatkan dalam Keluaran bab 20 ayat 8 hingga ke ayat 11. Mari kita buka kepada Keluaran bab 20 ayat 8 hingga ke ayat 11. Sila dengan saya bacakan.
Rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Kamu mempunyai 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ketujuh ialah hari rehat yang ditabiskan untuk aku. Pada hari itu, satu pun tidak boleh bekerja, sama ada kamu, anak kamu, abdi kamu, ternakan kamu, atau bangsa asing yang tinggal di negeri kamu. Dalam masa 6 hari, aku Tuhan telah menciptakan bumi, langit, laut dan semuanya yang ada di antara segalanya itu. Tetapi pada hari yang ketujuh, aku berehat. Itulah sebabnya aku, Tuhan, memberkati hari Sabat dan mengehaskannya bagiku. Jadi ia adalah perintah daripada Tuhan untuk kita mengikuti, untuk mematuhi hari Sabat. Tuhan memberkatikan hari yang ketujuh dan meletakkannya sebagai hari suci. Kerana pada hari itu, seperti yang dicatatkan dalam buku Keluaran 4:20, Tuhan telah menyiapkan semua ciptaan Dia dan Tuhan mengistirahatkan kami untuk berehat. Kerja yang dilakukan dalam 6 hari, Tuhan memberkatikan. Dan Tuhan memberikan kita 1 hari untuk beristirahat, untuk berehat. Ia digelar sebagai hari Sabat. Bukan saja kita tak boleh melakukan kerja, manakala sekeluarga kita, sama juga pekerja kita, ataupun orang asing yang tinggal bersama dengan kita semua harus berehat pada hari Sabat. Di dalam buku Lukas, bab 6 ayat 1 hingga ayat 5, tercatatlah firman Tuhan Yesus mengenai hari Sabat. Kerana Tuhan Yesus pernah berkata, Dia datang bukan untuk menghapuskan perjanjian lama ataupun firman Tuhan di perjanjian lama, manakala Ia mau memenuhi segala-gala firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Mari kita lihat kepada buku Lukas bab 6 ayat 1 hingga ke ayat 5. Di sini berlakulah satu perkara di mana Yesus dan murid-muridnya sampai ke sebuah ladang gandum. Dan pada waktu itu murid Yesus berasa lapar dan dia telah memetik puli gandum dan gosok dengan tangannya untuk buangkan puli gandum dan makan gandum. Seperti beras yang kita ada di rumah sebelum masak yang dibuang kulit. Maka ia sebenarnya dibenarkan dalam perjanjian lama, di mana tuan ladang harus membenarkan orang yang melalui ladangnya yang merasa lapar memetikkan puli gandum di dalam ladangnya. Dan ia juga dinasihatkan kepada orang yang memetik gandum di dalam ladang gandum orang lain hanya boleh memetik dengan tangan dan tidak dibenarkan menuai hasil piziring tuang ladang dengan pisau. Jadi kerana memetik dengan tangan tidak akan banyak mengambil hasil keluaran tuang ladang. Tetapi kalau guna pisau, ia akan menuai dengan banyak. Jadi ia bukan kesalahan murid-murid Yesus memetik puli gandum di ladang orang lain. Manakala orang Farisis menunjukkan kesalahan murid-murid Yesus adalah memetik dan menggosok puli gandum pada hari Sabat. Mari kita lihat kepada buku Lukas bab 6 ayat 2. Beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu lakukan apa yang dilarang oleh Taurat kita pada hari Sabat? Untuk orang Yahudi ataupun untuk orang Israel, mereka sangat mematuhi kepada hari Sabat sampai mereka tidak akan melakukan apa-apa kerja pada hari Sabat. Kerana mereka kata semua ini harus dilakukan pada hari sebelum hari Sabat. Mematuhi Sabat adalah ungkapan menghormati Tuhan. Seperti dalam Mazmur bab 46 ayat 10. Di sini kita akan lihat kepada tujuan hari Sabat. Salah satu tujuan yang sangat penting dalam hari Sabat. Mari kita buka kepada Mazmur bab 46 ayat 10. Mazmur bab 46
ayat 11. Dia berfirman, berhentilah berperang, ketahuilah bahawa aku ini Allah dan agung antara bangsa-bangsa dan di luar seluruh bumi. Jadi di dalam ayat 46 Mazmur ayat 11 Tuhan berfirman kita harus berhenti berperang. Di dalam penterjemahan bahasa Inggeris ia adalah be still, artinya haruslah beristirahat. Di dalam bahasa Cina ia diterjemahkan kepada berehatlah. Jadi hari kita harus mematuhi hari Sabat, kita berhenti kerja kerana kita ketahui Tuhan adalah Tuhan ciptaan segala-gala di bumi ini. Dan kita mematuhi hari Sabat secara batin dan mematuhi perintah Tuhan secara lahiriah. Yaitu hari Sabat adalah hari yang kudus yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita mengikuti dan mematuhi taat kepada perintah Tuhan yang menunjukkan kita menghormati kepada Tuhan. Seperti apabila perintah di ataupun arahan diberikan oleh cikgu, murid mematuhinya kerana mereka menghormati kepada cikgu. Ia adalah cara kita tunjukkan hormat dan taat setia kita kepada Tuhan. Jadi ia adalah satu cabaran kepada kita, sama ada kita mentaati kepada kuasa Tuhan dengan menjalankan mematuhi hari Sabat, di mana kita akan melakukan kerja kita pada hari Isnin hingga ke hari Sabtu. Dan hari Ahad kita melihat dia sebagai hari yang suci. Kita menghentikan semua kerja kita yang kita lakukan pada 6 hari yang lalu. Dan pada hari ini, hari Ahad, kita akan datang ke gereja untuk beribadat bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ia menunjukkan sikap kamu ataupun sikap kami sama ada kita menghormati kepada Tuhan atau tidak. Mematuhi hari Sabat bukan hanya satu ungkapan menghormati kepada Tuhan, tetapi juga satu ekspresi kita mempercayakan kepada Tuhan. Kerana Tuhan sudah perintahkan kepada kita, kita harus mematuhi kepada hari Sabat. Kerana Tuhan akan menyediakan keperluan kita pada hari Sabat. Mari kita lihat kepada buku Keluaran bab 20 ayat 8 hingga ke ayat 11. Keluaran bab 20 ayat 8 hingga ke ayat 11. Di mana kita lihat di sini Tuhan telah memerintahkan kita untuk mengikuti hari Sabat. Pada Keluaran bab 20 ayat 8 ayat 10. Tetapi hari yang ketujuh ialah hari rehat yang ditapiskan untuk aku. Pada hari itu, satu pun tidak boleh kerja. Dan kita buka kepada Keluaran bab 16 ayat 26 hingga ke 30. Keluaran bab 16 ayat 26 hingga ke ayat 30. Pada hari itu, pada hari Sabat kita tidak boleh kerja. Dan walaupun kita tidak bekerja, tetapi Tuhan sudah sediakan keperluan kita untuk hari Sabat. Keluaran bab 16 ayat 26 hingga ke ayat 30. Kamu mesti mengumpulkan makanan selama 6 hari. Tetapi pada hari ketujuh, hari rehat itu tidak ada makanan untuk dipungut. Pada hari ketujuh, beberapa orang antara umat itu keluar untuk mengumpulkan makanan, tetapi tidak mendapati apa-apa. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu tidak mau taat kepada perintah aku?
Ingatlah bahawa aku Tuhan telah memberikan hari rehat kepada kamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 aku memberi kamu makanan yang cukup untuk 2 hari. Pada hari ke-7 setiap orang mesti tinggal di tempat masing-masing dan tidak boleh meninggalkan rumahnya. Oleh itu mereka tidak bekerja pada hari ke-7. Jadi Tuhan memerintahkan kita mematuhi hari Sabat, dan Tuhan telah sediakan apa yang diperlukan oleh kita pada 6 hari yang lalu supaya kita mencukupi pada hari ke-7, yaitu hari Sabat. Jadi adakah kita percaya kepada Tuhan akan menyediakan dan memenuhi keperluan kita? Jadi pada hari Ahad kita berhenti kerja, kita datang ke gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan percayailah Tuhan akan sediakan apa yang kita perlu. Jadi apabila kita mematuhi hari Sabat, ia juga satu ungkapan kita percayai Tuhan akan sediakan kepada kita. Kita percayai kepada firman Tuhan. Mari kita lihat kepada Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8. Jangan berbuat seperti mereka. Bapa kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi Yesus berfirman kepada kita, apa yang kita perlu sebelum kita minta, sebelum kita doa, Tuhan sudah ketahui. Adakah kelakuan kita menunjukkan kita ada kepercayaan dan iman kepada Tuhan bahawa apa yang dijanjikan Tuhan tetap akan diberikan, akan dikaruniakan kepada kita apabila kita mematuhi kepada hari Sabat. Ada seorang pemandu taksi, kini jarang orang bawa taksi lah. Pada masa yang dulu ada seorang pemandu taksi. Dia akan kerja selama 6 hari dan berehat pada hari Ahad. Orang lain termasuk penumpangnya merasa hairan kerana pada hari Ahad adalah hari yang paling banyak peluang bisnes, ada paling banyak peluang pekerjaan untuk membawa orang untuk membuat keuntungan. Tetapi pada hari Ahad, pemandu taksi itu akan berehat dan dia akan pergi ke gereja untuk menyembah dan memuji Tuhan. Apabila dia disoalkan, dia memberi jawaban seperti berikut. Tuhan memberikan hari Sabat dan Tuhan berjanji dia akan memperuntukkan keperluan saya. Jadi, saya akan bekerja dari Isnin hingga Sabtu untuk mencari rezeki saya. Dan pada hari Sabat, apa yang saya perlukan, Tuhan akan sedia sebelum hari Sabat. Ia menunjukkan kepercayaan dia kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Dan ia juga menunjukkan kehormatan dia kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan segala-gala yang diperlukan oleh pemandu taksi ini. Dan pemandu taksi ini terus menjawab, saya bekerja selama 6 hari dan pada hari ke-7 saya berehat. Saya mempunyai badan yang lebih sehat, minda yang lebih cergas berbanding dengan pemandu taksi yang lain. Saya lebih berseronok dan menikmatilah kerja saya. Rakan-rakan sekalian, hari Sabat ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia supaya semua manusia dapat berehat. Adakah kita menghayati perintah Tuhan? Mematuhi Sabat adalah diberikan peluang kepada kita supaya tubuh badan kita dapat berehat. Seperti dalam Keluaran bab 20 ayat 8 hingga ke ayat 11 yang tadi kita bacakan, Tuhan mahu kita semua berehat, termasuk pekerja, termasuk haiwan. Mari kita lihat kepada gambar di slide berikut. Next. Okay. Ini adalah satu notis di dalam lift negara Israel. Dia menceritakan
This elevator runs continuously from hours of 4 p.m. Friday through 8 p.m. Saturday, plus major Jewish holidays, and stop on all floors automatically. Ya, mengerti lift ini akan bekerja berlangsungan, berterusan daripada pukul 4 petang hari Jumaat sampai ke pukul 8 malam hari Sabtu, dan termasuk ada cuti-cuti am di negara Israel ataupun cuti-cuti am untuk orang Yahudi, dan ia akan berhenti di semua tingkat. Artinya pada hari Sabat, lift ini akan berhenti di semua tingkat secara otomatik, tak kisah ada orang atau tidak, kerana dia akan untuk naik dan untuk turun pun sama. Jadi kalau kita berlawak ke Israel, jangan rasa hairan mengapa lift itu dia berhenti di semua tingkat dan buka pintu, tutup pintu walaupun tiada orang. Kerana untuk orang Israel, dia menggunakan jari dia untuk menekan petang itu bekerja. Jadi untuk mematuhi hari Sabat, dia tidak harus bekerja. Dia boleh menekan petang lift. Jadi lift itu bekerja otomatik untuk berhenti di setiap tingkat. Begitulah pada hari malam Jumaat, mereka akan membuka habis semua lampu di rumah. Mereka tak akan buka dan tutup switch lampu kerana itu bekerja. Saudara-saudari sekalian, ini sudah terlampau. Kerana Tuhan mau kita berehat, Ia mau kita berehat daripada segi fizikal, jasmani, dan minta kita, emosi kita. Tuhan mau kita menikmati hari Sabat. Bukan mau kita ada banyak peraturan untuk dipatuhi. Di dalam buku Lukas bab 6 ayat 3 dan 4, Yesus Kristus menggunakan satu perkara yang berlaku di dalam Perjanjian Lama untuk membincangkan prinsip-prinsip hari Sabat kepada orang Farisis yang mengemukakan soalan kepada Yesus. Mari kita baca kepada Lukas bab 6 ayat 3 dan ayat 4. Yesus menjawab, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia dan anak buahnya lapar? Dia masuk ke dalam kemah Allah dan mengambil roti yang telah dipersembahkan kepada Allah, lalu memakannya. Kemudian dia juga memberikan roti itu kepada anak buahnya. Tetapi menurut Taurat kita, tidak sesiapa pun boleh makan roti itu kecuali para imam." Kita lihat kepada gambar yang berikutnya. Inilah meja di dalam kemah Allah. Jadi 6 keping roti telah sebenarnya ialah 12 keping kan. 6 keping di sebelah kiri, 6 keping di sebelah kanan. 12 keping roti disediakan, dan pada hari dipersembahkan kepada Tuhan, dan pada hari Sabat ia akan diturunkan dan digantikan dengan roti yang baru. Dan roti yang diturunkan akan diagihkan kepada para imam yang bertugas di dalam kemah Allah sebagai hadiah kepada mereka. Ia adalah makanan suci yang diedarkan daripada meja Allah. Jadi pada waktu itu, dalam perjanjian pada waktu itu, Raja Daud merasa lapar dan dia telah bersinggah di kemah Allah, dan dia masuk ke dalam kemah Allah dan minta roti ini diberikan kepada dia daripada para imam. Dan mengikut kepada perjanjian lama yang dicatatkan dalam Ulangan 45, 14 hingga ke ayat 15. Ia adalah makanan yang dikaruniakan kepada dalam imamat. Dalam imamat 24 ayat 5 hingga ke ayat 9 yang menceritakan roti ini hanya dikaruniakan kepada keturunan alam. Jadi untuk para imam. Jadi tetapi pada waktu Raja Daud mintanya, pada waktu itu Daud belum raja, dia masih dikerjakan. Jadi dia minta roti itu dikaruniakan kepada dia dan disetujui oleh para imam. Yang menunjukkan satu cerita yang sangat penting, di mana hari Sabat roti ini diturunkan daripada meja Allah
apabila ada orang memerlukannya dalam kelaparan, para iman telah mengaruniakannya kepada Daud. Dan Daud tidak dihukum, para iman juga tidak dihukum oleh Tuhan. Ia menunjukkan keperluan manusia dipenuhi adalah mengikuti hasrat Tuhan. Ia adalah keinginan Tuhan orang mendapati rehat dan keperluan dipenuhi. Jadi ia adalah sangat penting. Di sini kita mengikuti firman dan hati Tuhan, di mana hari Sabat adalah hari manusia dipenuhi, hari manusia berehat. Kita lihat sekali lagi kepada Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Tuhan berfirman, berhentilah berperang, ketahuilah bahawa aku ini Allah yang agung antara bangsa-bangsa dan di seluruh bumi. Di dalam penerjemahan King James Version, ia adalah be still and know I'm God. Be still, perkataan ini dalam bahasa Hebrew, ia adalah diterjemahkan sebagai syafa. Perkataan syafa ini mengertikan bahawa kita harus berhenti dan berehat dan bertenang. Berhenti, berehat dan bertenang. Jadi pada hari Sabat, Rafa, bukan syafa, Rafa kita harus berhenti, berehat dan bertenang. Jadi yang mendanya memberikan satu soalan kepada kita. Pada hari Sabat ataupun hari Ahad, adakah kita berhenti kerja? Adakah kita berehat dan hati kita bertenang? Jadi haraplah kita semua menghayati hari Sabat yang dikaruniakan oleh Tuhan, yang diperintah oleh Tuhan. Kita haruslah berhenti kerja, berehat dan hati kita bertenang. Dan ada orang mungkin mengemukakan soalan sebegini, macam mana dengan mereka yang perlu bekerja pada hari Ahad? Sepertilah penyelamat di dalam kolam renang. Pada hari Ahad, ramai orang berehat dan mereka pergi ke kolam renang berenang, berseronok, bermain. Jadi, tetapi penyelamat di kolam renang perlu bekerja. Dia ada hari Sabat. Sebenarnya itu kerja ataupun tugasan dia untuk menjaga keselamatan orang yang mengunjung ke kolam renang adalah sangat penting. Jadi dia harus mengambil satu hari di antara hari Isnin ke hari Sabtu untuk berehat. Seperti juga kita sebagai pastor, kita juga perlu bertugas untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat pada hari Ahad. Jadi kita akan menggunakan hari Isnin sebagai hari Sabat kami, dan kita harus berehat pada hari Isnin. Itulah saya selalu minta kepada ahli-ahli AJK, jangan meletakkan bersyarat pada hari Isnin, kerana hari Isnin adalah hari Sabat untuk para pendeta ataupun para pastor. Jadi begitu juga macam mana dengan jemaat-jemaat yang melayani Tuhan pada hari Ahad. Ingatlah, mereka bekerja dari hari Isnin hingga ke hari Sabtu, manakala pada hari Ahad mereka pula mau melayani Tuhan di gereja. Tetapi ini bukan kerja mereka. Ini adalah pelayanan mereka untuk Tuhan dan untuk jemaat, di mana mereka cinta kepada Tuhan dan cinta kepada jemaat-jemaat yang lain. Jadi ini bukan kerja, tetapi pelayanan mereka yang dikarunia oleh Tuhan. Tapi ingat, jangan mengambil terlalu banyak tugasan, kerana Tuhan bukan mau kita sangat sibuk pada hari Ahad. Tuhan yang minta pada kita sebenarnya tidak banyak, hanya satu atau dua tugasan saja. Kerana ingat, pada hari Sabat adalah hari Tuhan mau kita berhenti kerja, Tuhan mau tubuh kita berehat dan minta kita bertenang. Jadi rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, melalui buku Lukas bab 6 ayat 1 hingga 5, kita mempelajari macam mana dan mengapa kita harus mematuhi hari Sabat.
Mari kita ulangi apa yang kita pelajari pada petang ini. Yes. Mari kita baca bersama-sama. Mematuhi Sabat adalah ungkapan menghormati Tuhan. Mematuhi Sabat adalah ungkapan mempercayai Tuhan. Mematuhi Sabat adalah memberikan peluang tubuh beristirahat. Mari kita doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian, adakah kamu berehat pada hari Ahad? Ataupun kamu bekerja selama 7 hari berterus-terusan selama-lama ini? Jikalau pada petang ini Anda menyesal dan bertaubat, kita bertaubat di hadapan Tuhan dan minta Tuhan mengampunkan dosa kita, di mana kita tiada keyakinan terhadap janji Tuhan. Kita bergantung kepada usaha diri sendiri untuk banyak bekerja, supaya kita akan banyak beruntung untuk memenuhi keperluan keluarga. Kita terlupa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjanjikan kami, Dia akan sediakan keperluan kami pada hari Isnin hingga ke hari Sabtu. Dan Tuhan mahu kita beristirahat pada hari Ahad untuk menyembah, memuji Tuhan di rumah Tuhan. Jikalau kamu bertaubat, menyesal, saya menjemput kamu datang doa bersama-sama. Oh Tuhan Bapa kami di syurga, ampunilah kami. Selama ini kami banyak bergantung kepada diri sendiri. Kami kurang keyakinan dan kepercayaan kepada Engkau, bahawa Engkau akan menyediakan keperluan kami. Kadang-kadang kita sangat malas pada hari Isnin ketiga hari Sabtu, manakala kita mengabaikan hari suci yang ditetapkan oleh kamu. Kami cari kerja, cari rezeki pada hari Ahad, dan kami mengabaikan ibadat pada hari Ahad. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dan kami ingin mengikuti firman Tuhan, kerana Tuhan adalah Tuhan penyelamatkan kami. Janji Engkau akan tepat pada waktu. Oh Tuhan, pimpinlah kami. Kami dan sekeluarga kami akan balik ke rumah Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Semoga Tuhan menyediakan keperluan kami pada hari Isnin sampai ke hari Sabtu. Dan Tuhan menguatkan iman kita supaya kita bekerja keras-keras pada hari Isnin hingga ke hari Sabtu dan berehat pada hari Ahad. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kami supaya melalui usaha kami untuk mengikut firman Tuhan, Tuhan banyak mengaruniakanlah keperluan dan kebaikan kepada kami, supaya orang-orang di sisi terlihat kepada kasih karunia Tuhan. Mereka ketahuilah kita adalah murid anak-anak kepada Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kami, dan supaya kami dapat berehat, berhenti dan bertenang dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita gereja. Berita gereja. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa bagi mendoakan beberapa perkara doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa bagi semua orang yang bekerja di ladang Tuhan, terkira dimanapun mereka. Dan perkara yang kedua, kita berdoa bagi negara Malaysia dan negara-negara yang lain. Ketiga, kita berdoa bagi pemimpin dalam negara Malaysia. Keempat, kita berdoa bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. Perkara yang kelima, kita berdoa bagi orang yang sakit, khususnya saudara-saudari seiman kita, yaitu Sis Florida, Sis Subia, Sis Lucy, Bapa kepada Pastor Luther, Ibu dan Ayah Missionary Erin, Ayah Shirley, dan mereka yang sakit akibat coronavirus. Perkara yang keenam, kita berdoa bagi pelajar sekolah dan orang yang memerlukannya. Marilah kita bersatu dalam doa dan semua eklesia dalam dunia ini, dan memberi terima kasih untuk kebaikan Allah Bapa
kami yang berada dalam kerajaan syurga, Engkau telah berjanji untuk mendengar doa kami yang memohon dengan iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk perkongsian firman-Mu tentang ini yang disampaikan melalui hamba-Mu Reverend J. Kilau pada semua kami yang mengikuti live streaming tentang ini. Terima kasih untuk semua pesanan dan kata-kata yang membangunkan iman kami, cara yang patut bagi menjaga hidup kami supaya apabila Engkau datang pada kedua kalinya mengkumpul semua orang yang hidup dan yang mati, kami masih berada dalam terang dan kasih Engkau. Bantu kami Allah Bapa supaya kami sentiasa melakukan sesuatu yang menyenangkan-Mu. Engkau mahu kami melakukan sesuatu yang kudus dan suci yang memandangkan kasih dan kebaikan-Mu. Oleh itu Bapa yang termulia, kami ingat dan mohon Engkau membimbing dengan kuasa Roh Kudus-Mu semua mereka yang telah dipilih Engkau menyambung kerajaan orang suci yang terdahulu seperti Reverend Pastors, Leaders, Missionaries, dan semua eklesia yang bertuankan Kristus. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami sentiasa berkata-kata tentang sesuatu yang benar dalam nama Kristus. Terima kasih karena Engkau selalu memanggil kami, sudah membuka mata kami secara rohani, supaya kami dapat melihat terang dan besarnya kuasa Kristus yang tidak dapat ditandingi oleh semua kuasa yang lain. Allah Bapa, Engkau yang berkuasa dari semua kuasa di bumi, di atas semua adat dan kerajaan dunia. Kami mohon Engkau membimbing negara kami Malaysia dan semua negara yang lain menuju ke jalan yang lurus dan kebaikan. Dengan kerendahan hati, kami mohon Engkau supaya jangan ingat akan dosa lama kami, tetapi lihatlah dengan kasih-Mu orang yang sakit karena coronavirus, ekonomi yang semakin drop, negara yang krisis, negara yang miskin dan ramai orang kebuluran. Dengan kuasa-Mu yang besar, kami memohon Engkau menghapuskan semua virus dalam dunia ini. Berikanlah hati yang baik dan tulus kepada semua ketua negara dalam dunia supaya manusia dapat merasai ketenangan. Dalam Malaysia, berilah kesehatan, hati yang tulus serta bersih, hati yang sentiasa berfikir tentang perkara yang baik untuk kegunaan orang lain. Lebih lagi, bagi mereka yang kekurangan dan semua mereka yang masih bersekolah. Doa ini kami mohon bagi Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri Tan Sri Datuk Muhyiddin Yassin, semua Menteri, Dr. Nur Hisam, Ketua Pengarah Kesihatan Negara, di Sarawak bagi Gubernur, Ketua Menteri Zohari, Abang Openg, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Abdul Segah yang dilantik sebagai pengurusi jawatan kuasa bencana negeri Sarawak dan semua menteri dan wakil rakyat. State Secretary Datuk Ahmad Jawal Samion, Datuk Chin Sing Hing, Pengarah Kesihatan Sarawak, para frontliner, doctors, nurses, dan semua mereka yang mengendalikan penyakit coronavirus ini. Bimbing dengan kuasa Roh Kudus Engkau juga semua saintis, konsultan di dunia ini yang tengah mencari cara untuk mengobati dan vaksin untuk menghalang penyakit virus ini. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau yang sentiasa memberkati Gereja Metodis Batang ini. Kami menyerahkan kepada jagaan Engkau. Tuhan, berilah kesehatan, hidup yang suci, yang kudus dan berkenan bagi-Mu kepada Reverend J. Kilau dan keluarga, Missionary LG dan keluarga, semua mereka melayani Tuhan di gereja ini. Bimbing semua kami dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan pelayanan dengan lebih baik lagi dari yang selepas, supaya keinginan kami yang mahu lebih ramai orang menjadi pengikut Kristus dapat merasai kasih dan berkat yang telah Engkau janjikan ketika Engkau datang kembali. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang belum mengenal Engkau dan mereka yang masih bertuankan kuasa kegelapan. Tuhan, hapuskan semua yang menghalang mata roh mereka supaya mereka dapat membezakan besarnya makna berkat dan tinggal dalam terang Engkau. Pada saat ini juga, kami mohon Engkau membimbing live streaming ini supaya kami sentiasa diberi kebijaksanaan berkata-kata, bersaksi bagi kuasa roh Allah Bapa, melakukannya dengan iman, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dari kuasa Allah Bapa. Mohon campur tangan Tuhan dalam perancangan yang kami mau lakukan dalam gereja Metodis Batang ini, seperti membaik pulihkan bangunan gereja, membina taman dan program pelayanan untuk tahun 2021. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Allah Bapa, berilah ketenangan dan kesembuhan kepada mereka yang sakit dalam tubuh, hati dan roh. Saat ini kami mohon pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan semua mereka yang sakit kerana coronavirus di seluruh dunia dan juga saudara-saudari dalam Kristus yang sakit saat ini, yaitu saudari Florida, saudari Subia, saudari Lucy, Pastor Luther, ayah Pastor Luther,
Ayah Shirley dan Ibu dan Ayah Missionary RNG. Berilah mereka kekuatan dan kesabaran dalam hati ketika mereka sakit. Lalu berilah mereka sukacita yang datang daripada kebaikan Engkau. Kami juga memohon Engkau memberi ketenangan kepada mereka yang susah kerana tidak cukup keperluan untuk hidup. Kepada pelajar sekolah yang tidak dapat turun ke sekolah pada musim pandemik ini, lihatlah mereka dengan kasih Engkau. Pelajar yang tidak ada internet untuk mereka belajar online, membantu mereka supaya mereka tidak tinggal dalam pelajaran mereka. Berilah hikmat kepada mereka yang berkuasa untuk mencari jalan penyelesaian bagi masalah ini. Oleh itu, dengan hati yang penuh bersukacita bersama Gereja Metodis Matang ini dan semua orang yang suci, kami menyerahkan diri berserta dengan orang Kristen lain juga ke dalam kasih Tuhan. Demikianlah doa kami, ya Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Ini adalah informasi semasa dari Gereja Metodis Matang pada 15 hari bulan November tahun 2020. Informasi kita pada hari ini adalah berkenaan dengan upacara pembaptisan dan keahlian peneguhan yang ditangguhkan dan tarikh baru akan diberitahu kemudian. Kita tahu sekarang ini masih PKP dan itu telah membuatkan kita menundakan upacara pembaptisan kita pada kali ini, dan semoga para peserta yang akan mengikuti upacara ini bersiap sedia dan tetap bersabar, dan kita akan ikut rencana Tuhan. Okey, pada hal yang kedua pula, walaupun dalam masa pandemik ini kita tidak dapat beribadah bersama di gereja, jemaat digalakkan untuk mengikuti ibadah live di Facebook Matang Metodis ataupun di YouTube. Link ibadah akan dihantar ke grup WhatsApp sebelum ibadah bermula. Kita berharap agar dengan ini kita semua akan mendapat makanan firman Tuhan dan juga dapat memuji Tuhan bersama-sama. Walaupun kita tidak dapat bersemuka, tetapi kita ada banyak cara untuk mengadakan kebaktian. Marilah kita pergunakan kesempatan ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah. Informasi semasa tentang pemberian persembahan, oleh kerana kita tidak dapat datang untuk beribadah, Matang Methodist Church telah menyediakan akaun untuk anda yang mahu memberikan persembahan, maupun memberikan persembahan syukur ataupun keanggotaan, keahlian ataupun yang lain. Anda boleh lihat di skrin ini. Akaunnya adalah RHB Bank. Anda boleh membuat pembayaran secara online melalui akaun nombor yang tertera pada skrin ini. Okey. Dan bantuan COVID-19 untuk kanak-kanak di negeri Sabah masih lagi diteruskan dengan memberikan bantuan sebanyak RM10 ataupun mengikut keikhlasan hati anda semua, supaya kita dapat menyokong anak-anak di negeri Sabah sekarang ini yang masih lagi teruk dilanda wabak, kerana kita tahu mereka amat memerlukan bantuan daripada semua orang. Semoga bantuan anda dapat memberkati mereka di sana. Ini adalah pesan daripada Bishop Ong Hoi Teck yang mengatakan panggilan kepada Gereja Metodis untuk bersyukur dan bertekun di dalam doa. Ekonomi global menggelegak dari pandemik COVID-19 yang tanpa henti. Satu demi satu perintah kawalan pergerakan ditambahkan di Malaysia. Kesan buruk berterusan di semua situasi tidak dapat dibayangkan. Politik terpolarisasi, sistem penjagaan kesihatan meragam, ekonomi yang merosot, peningkatan pengangguran, kesan yang tidak seimbang di masyarakat miskin.
Gereja pun tidak terlepas, namun kita memuji Tuhan bahwa walaupun dunia sedang digoncang, kita telah menerima kerajaan yang tidak dapat digoncang, seperti firman di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Kita tetap memuji Tuhan kerana Dia adalah keselamatan, kekuatan dan perlindungan kita di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 18. Berdoalah agar roh kita terus kuat dan iman serta harapan kita untuk terus bertekun kepada Tuhan kita yang prihatin. Datanglah kerajaan-Mu. Matius pasal 6 ayat 10. Inilah pesan Bishop Mangkuante. Sekian. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima pemberkatan daripada Tuhan. Allah yang dapat menjaga kamu supaya tetap beriman dan yang dapat membawa kamu ke hadirat-Nya yang mulia dengan sukacita dan tanpa celah. Dialah satu-satunya Allah, penyelamatan kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah Allah yang mulia, agung, berkuasa dan berwibawa sejak dahulu, kala sehingga sekarang dan selama-lamanya. Amin.